apa yang dia boleh buat adalah pertama, hak dia, of course kita ada hak untuk mendapatkan penjelasan dari pemaju, hak untuk membuat aduan, hak untuk mendapatkan nasihat undang-undang, and of course hak untuk mendapatkan ganti rugi dari bank lah. Sama ada dari segi apa yang kita boleh kata hak untuk mendapatkan pembatalan perjanjian, sebab saya tengok memang isu ni adalah lebih kepada structural damage. So itu memang tak boleh nak dibuat apa-apalah. So hanya apa yang dia berhak itu adalah untuk mendapatkan tuntutan untuk mengurangkan dia punya pinjaman bank, faedah ataupun terus untuk cancelkan pinjaman dia. Sebab yang ini saya nampak memang tak boleh buat apa-apa lah. Certificate of fitness tu memang tak boleh di-issue lah kalau contoh pembangunan begini. Di segi pandangan daripada pihak National Consumer Complaint Center, memang kita boleh kata memang berhaklah kalau pembeli tu untuk membatalkan pembelian kalau jika terbukti pemaju telah gagal memenuhi syarat lah yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli SMP sepatutnya penjual tu sepatutnya dia memberi saya rumah yang selamat diduduki, struktur dia selamat. So kalau begini rasanya memang saya rasa dia berhak untuk membatalkan perjanjian lah dari segi pengguna yang sedia ada lah. So seperti yang saya sebelum ni katakan, saya memang galakkan pembeli ni dia pergi dapatkan nasihat undang-undang daripada satu lawyer untuk dapatkan undang-undang, baca, go through dia punya SMP. Mesti ada klausa-klausa yang dari segi perjanjian jual beli itu dah ada klausa-klausa yang ditetapkan oleh pemaju ni, yang dilanggar oleh pemaju, boleh dijadikan sebagai asas lah pembatalan perjanjian ini. So saya rasa tak bolehlah kita just duduk diam, tunggu sesuatu yang baik berlaku daripada kita ambil tindakan dari segi sendirilah sebagai hak pengguna. Memang kita perlu dapatkan peraturan-peraturan yang perlu dilakukan. Kalau katakan saya nak batalkan perjanjian ini, apakah yang langkah-langkah seterusnya saya perlu buat. So of course pengguna dia perlu dokumentasikan semua kecacatan yang dia boleh nampak, kumpulkan bukti. Video yang tadi itu memang bagus, tapi adakah ia, contoh macam kita dah tahu unit apa yang akan diberikan kepada kita, so kita boleh dokumentasikan semua kecacatan itu dan kita kumpulkan semua kronologi, contoh kejadian, sama ada komunikasi itu telah dibuat bersama dengan pemaju semua. Kita perlulah dokumentasikan semua itu, sebab kalau kita bawa ke mahkamah, pertama adalah of course kita perlu tahu background dia. Yang kedua tu, dokumentasi itu mesti cukup. Adakah bukti-bukti itu cukup tak? Itu semua kita kena didik lah pengguna-pengguna kita lah. Yang seterusnya kita perlu sampaikan juga niat untuk batalkan perjanjian itu bersama dengan pemaju. Perlu ada surat rasmi lah. Memang kita tak berkomunikasi melalui WhatsApp ke ataupun just Google ke, perlu ada dokumentasi secara surat rasmi ke, yang sama ada kita dah buat satu dialog bersama dengan pemaju lah. So surat-surat ni kita boleh kemukakan masa kita nak masukkan ke mahkamah. Ataupun seterusnya kalau contoh mahkamah adalah satu solusi yang mungkin belanjakan belanja yang banyak, so maka kita boleh juga kemukakan melalui tuntutan di tribunal tuntutan pembeli TTPR. So TTPR ni pun boleh selaku sebagai mahkamah dalam belanja besar lah. So kita boleh minta pengguna yang terlibat tu ataupun pembeli yang terlibat tu boleh isi borang aduan, apilkan semua bahan-bahan bukti yang telah dikumpulkan. Pengguna ataupun pembeli bila berhasrat nak membeli rumah, mesti dia teruja kan nak rumah pertama, dan harga pula mampu dimiliki dan sebagainya. So sebelum tu dia perlu buat satu kajian yang mendalam tentang pertama, periksa dulu reputasi pemaju. Walaupun rumah ni di bawah kerajaan negeri dan sebagainya, reputasi pemaju tu memainkan peranan yang penting. So dia kena baca dulu latar belakang pemaju ni dah buat beberapa pembangunan yang sebelum ni, dan juga status projek. Contoh, pastikan projek tu dia mempunyai rekod prestasi yang baik lah. Dan juga saya punya cadangan, you ambil kira juga pengalaman
dan juga cadangan dari pembeli yang telah ditinggalkan projek-projek yang sebelum. So mungkin kena buat kajian sedikit, kena rajin sikit lah, selain daripada hanya takluk dengan maklumat penjual itu sendiri ya. Sometimes kita ada ejen yang manis mulut, dan cakap macam-macam lah. Bila dah beli tu memang semua tu tak dapat lah. So perlu buat kajian bila buat perjanjian jual beli. Saya minta pembeli tu mungkin dia tak begitu arif dengan terma-terma peguam. Okay, mungkin so kalau tak faham terma tu, pastikan anda fahami terma tu. Kita tak nak macam terma ni ada udang sebalik batu kan. So fahami semua syarat dan perjanjian. Okay. Jangan teragak-agak kalau nak minta penjelasan daripada peguam, kalau perlulah, kalau anda kurang jelas. Lepas tu sebagai dokumen tambahan contoh, mesti SMP tu diberi dokumen tambahan. So semak semua dokumen tambahan tu supaya kita dapati ada tak perjanjian fasiliti bersama ataupun sebarang peraturan komuniti. Contoh 3,600 tu berapa lift yang ada. Okay, adakah ia mencukupi? Apa tafsiran yang dia telah dibuat? Adakah ia logik, masuk akal tak? Dan yang ketiganya adalah fasiliti dan juga kemudahan yang diberikan. Kemudahan sokongan kan, contoh macam kita ada fasiliti yang digunakan bersama macam tempat letak kereta, taman permainan, kolam renang. Okay, semua tu bagaimana? Mungkin dia kata mungkin disediakan 2 swimming pool ke contoh, tapi adanya 1 je kemudian. Ini semua dah ditertera dalam SMP. So kemudian bila kita dah dapat kita boleh semak lah, kita boleh semak betul ke, dapat 2 ke, dapat 1 ke, apa alasan yang diberikan, contoh macam tu. Accessibility contoh, bagaimana saya nak sampai, pastikan lokasi tu dia mempunyai akses yang selamat lah ataupun mudah di akses, ataupun bila nak beli rumah yang tinggi 3,600 mungkin ada 20-30 tingkat. Okay, so kesampaian daripada atas ke bawah tu cukup ke masa. Contoh ada, kalau contoh lift dah rosak ke adakah lift yang tambahan yang diberikan kepada pengguna lah ataupun pembeli. Di pertumpatan penduduk yang banyak. Okay, contoh apa yang perlu dipertimbangkan adalah privacy. Privacy dengan keselesaan. Contoh macam kita masuk lift, tengok 10 orang, 20 orang boleh masuk. Contoh. Macam mana dengan privacy? Kita kena timbangkan lah penduduk yang tinggi tu bagaimana ia boleh mempengaruhi privacy, keselesaan dan juga kebolehgunaan fasiliti yang itu perlu dikaji jugalah oleh pengguna. So pastikan of course kalau 3,600 unit mesti ada pengurusan bangunan yang bagus lah. Periksa juga ada tak pengurusan bangunan yang efisien, boleh tangani isu-isu yang berkaitan lah. Boleh bagi tahu adalah peraturan dan juga undang-undang tempatan lah. Contoh zon pengurusan tanah, contoh adakah zon tanah yang dia nak bangunkan itu sesuai tak untuk dengan keperluan ataupun gaya hidup kita. Contoh kalau di tengah-tengah hutan ke, contoh macam mana kita nak akses contoh. So semua tu perlu diperiksa dululah. So saya juga boleh beri best practices macam jiran kita Singapura. Dia ada Green Mark Certification. Green Mark Certification maksudnya dia ada buat banyak projek kediaman dan mempunyai sijil Green Mark, menunjukkan dia punya komitmen terhadap kelestarian dan kecekapan tenaga. Bangunan dia tak perlulah nak on light, sebelum light untuk dapatkan cahaya ke, sinar daripada kita punya tingkap pun cukup untuk cerahi kita punya ruang tamu ke dan sebagainya. So mungkin saya boleh kata mengalur-alurkan lah kerajaan tempatan untuk consider lah benda-benda yang baik ni, supaya kita boleh beri rumah yang terbaik lah dengan duit yang dia miliki.